أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Al-Fadil Ayahanda Tuan Imam pada petang yang penuh barakah ini, yang dimuliakan Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah sekalian. Ayah-ayah semua apa khabar, sihat petang ni? Alhamdulillah. Ibu-ibu, alhamdulillah okey petang ni. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah, kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di dalam rumah Allah menunaikan solat asar secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah dalam ibadah. Sebaik-baik ibadah ini, kata Nabi, adwamuha wa inqal, yang kita dapat lakukan secara berterusan walaupun ianya sedikit. Inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersedekah, biarlah sedikit tapi berterusan. Walaupun sehari RM1, tapi setiap hari kita dapat sedekah di masjid, di surau dan seumpamanya. Alhamdulillah, kita kata para ulama, bila kita duduk di dalam bulan Ramadan ini, kita perlu pilih sama ada kita ini ingin menjadi tetamu Allah ataupun tetamu Ramadan, ataupun kita menjadikan Ramadan itu tetamu kita. Kalaulah kita memilih untuk menjadikan Ramadan ini tetamu kita, maka ketahuilah bahawa Ramadan ini akan menjadi tetamu kita daripada satu Ramadan itu sampailah 30 ataupun 29 Ramadan. Maknanya sehari sebelum kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sifat seorang tetamu ini, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, dia memerlukan layanan. Kalau kita menganggap Ramadan ini tetamu kita, maka kitalah yang perlu melayan Ramadan ini. Cara nak melayan Ramadan ini dengan kita menyukakan hati tetamu kita, iaitu dengan kita melaksanakan 3 benda ataupun 3 package yang Allah sediakan untuk kita di dalam bulan Ramadan ini, yang akan diberikan anugerahnya pada kemuncaknya, iaitu pada 27 ataupun pada malam Lailatul Qadar, yang kebiasaan di kalangan ulama menyebut kebanyakannya pada malam 27 Ramadan. Tetapi ada juga hadis yang lain menunjukkan bukan juga mesti berlaku 27, tetapi pada malam-malam yang 10 terakhir yang disebut dalam hadis. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah sekalian, package yang pertama Nabi sebut, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, hadis sahih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, mengharapkan keampunan, maka Allah akan ampunkan dosa. Package yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang bangkit menghidupkan malam, malam-malam Ramadan, datang solat tarawih, solat sunat witir dan sebagainya, maka harapan kita nak dapat keampunan, Allah akan ampunkan. Package yang ketiga yang Allah tawarkan pada kita ialah man ahya lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menghidupkan malam
yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa mereka yang terdahulu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketiga-tiga ini semua hadis sahih, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, apa istimewa malam Lailatul Qadar ni? Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah, kami turunkannya, iaitu Al-Quran. Khusus Allah pilih satu malam yang Allah nak turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, satu malam yang disebut sebagai malam Al-Qadar ini, kata Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa digunakan 1000 bulan? Kerana bersempena dengan satu kisah seorang hamba Allah yang saleh di kalangan Bani Israel. Beliau ini berjuang fi sabilillah, tidak balik, tidak meletakkan senjata, melainkan dia berjuang dan berjuang selama 1000 bulan, 80 tahun berjuang fi sabilillah. Kemudian dia ibadah selama 1000 bulan, tuan-tuan. Sahabat dengar cerita tentang hebatnya umat-umat Bani Israel ini, mereka semua rasa alangkah ruginya kita ni, umur kita tak sehebat Bani Israel, boleh ibadah selama 1000 bulan, boleh berjuang fi sabilillah selama 1000 bulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan firman ini, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalaulah kamu nak kata orang itu hebat, hamba Allah yang saleh itu kuat ibadahnya selama 1000 bulan, aku anugerahkan dan hadiahkan kepada umatmu, wahai Muhammad, satu malam ibadah di dalam bulan Ramadan ini, dia punya kebaikan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Allah. Dan kemuliaan malam itu Allah sebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat ni, ibu-ibu, ayah-ayah, diduduk di langit sana. Hanya ada beberapa malaikat yang diizinkan oleh Allah untuk turun ke bumi, menyampaikan beberapa perkara ataupun menunaikan beberapa suruhan. Antaranya malaikat Jibril, bila mana waktu turunnya wahyu, Allah perintahkan disampaikan kepada Nabi, maka barulah Jibril itu turun. Kalau Allah tak izinkan Jibril turun, Jibril pun tak turun. Bukan semua malaikat yang Allah izinkan turun ke bumi. Tetapi pada malam Lailatul Qadar ini, satu malam perayaan bagi para malaikat, di mana Allah izinkan para malaikat turun daripada langit, turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruh. Warruh di sini maknanya malaikat Jibril yang menjadi penghulu kepada para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Fiha ni pada malam Lailatul Qadar. Biizni rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka orang-orang yang menghidupkan malam, maka Allah berikan kepada mereka keselamatan daripada malam itu bermula sehinggalah terbitnya fajar pagi itu, sehinggalah masuknya waktu subuh. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah, hadis tentang Lailatul Qadar ini banyak disebut. Saya bacakan satu hadis daripada Abdullah ibnu Unais radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritu Lailatul Qadr, thumma unsituha." Aku diperlihatkan, kata Nabi, aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan oleh Allah. Wa arani subhaha asjudu fi ma'in wa tin. Dan aku melihat, kata Rasulullah, aku melihat pada waktu subuhnya di saat aku sedang sujud di atas air dan di atas tanah. Maknanya antara tanda Lailatul Qadar ni, biasanya kadang-kadang malam tu dia ada hujan sedikit. Nabi SAW pada malam Lailatul Qadar, Nabi sujud di atas tanah dan dibasahi oleh air. Kemudian famutirna lailata 23, kami diturunkan hujan pada malam ke-23. Fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini Abdullah bin Unais ni dicerita pada malam 23 kami ni solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah selesai, dan ada kesan air dan tanah di atas dahi dan di atas hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa, tuan-tuan? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita pada kita melalui lisan sahabat ini, kadang-kadang berlaku Lailatul Qadar ni pada malam ke-23.
Tapi hadis yang banyak mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam taharrau lailatul qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Jadi bila kita duduk dekat malam Lailatul Qadar, apa yang kita nak buat? Bila mula malam 20 ni, apa yang kita nak buat? Bahkan sebelum mula lagi malam 20, kita dah kena bersedia. Kata Sayyidatina Aisyah, "Ara'aita ya Rasulullah, kalaulah sekiranya ya Rasulullah aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang aku patut minta? Apa yang patut aku baca?" Nabi kata, bacalah Allahumma innaka quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah yang Maha Pengampun, engkau suka mengampunkan, ampunkan dosa. Tak boleh dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu pun boleh. Bila nak mula tuan-tuan? Sepatutnya daripada awal Ramadan lah kita baca doa ni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibu-ibu tengah masak sambil-sambil goreng ikan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sedang-sedang duduk dalam masjid ni tuan-tuan, dalam hati kita baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata para ulama, bila kita jumpa malam Lailatul Qadar ataupun pada malam-malam 10 akhir ni, apa yang kita patut buat? Pertama sekali, ibu-ibu ayah-ayah, kita nak kongsi, kita kalau boleh jangan lupa, jangan tinggal solat tarawih sehingga imam selesai. Itu pertama. Kenapa kita tak boleh balik dulu? Kenapa kita kena tunggu sampai imam selesai? Tak boleh ke kita balik selepas 8 rakaat? Jawapannya memang boleh, tapi kita akan terlepas ganjaran yang Nabi SAW sebut. Apa kata Nabi SAW? Satu hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad daripada Imam At-Tirmizi, hadis sahih daripada Imam At-Tirmizi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini hadis sahih oleh Imam Al-Albani. Thabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini datang dari satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Ini hadis Imam Tirmizi, hadis yang ke-806. Kata Nabi, barang siapa yang solat tarawih bersama dengan imam, solat tarawih bersama dengan imam hatta yansarif, sehinggalah selesai solat tarawih itu dengan imam. Imam solat tarawih, solat witir, habis solat witir, maka kata Nabi, kutiba lahu qiyamul lailah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia pahala seolah-olah dia menghidupkan sepanjang malam tersebut. Katakanlah malam 27, malam Lailatul Qadar, kita solat tarawih dengan imam sampai habis. Malam tu kita kunci jam, tak terbangun. Sedar-sedar dah tinggal 5 minit dan nak sahur habis. Maka kerana kita dah solat tarawih dengan imam itu, kalau berbetulan malam tu Lailatul Qadar tuan-tuan, insya-Allah kita akan dapat pahala Lailatul Qadar tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan balik dulu. Jangan saya nak solat tarawih 8 rakaat aja, imam buat 23 ni. Kita tunggu sampai imam habis. Habis macam mana Ustaz kalau saya tak larat? Saya larat 8 aja. Solat tarawih dalam keadaan duduk. Biarlah orang sebelah nak tengok kita pun, nak pandang kita Allahu Akbar, duduk pun tak apa, sebab kita dah tak larat. Tapi yang penting solat tarawih dengan imam. Satu kesilapan orang kita ni bila solat tarawih, saya selalu berhati, bila imam tu kadang dia baca panjang kan tuan-tuan. Bila imam baca panjang, jadi makmum ni dia tahu, dia dah boleh baca dah imam ni bila nak rukuk ni. Imam tu angkat takbir, dia duduk lagi, dia tengok betul kain betulkan baju sikit imam habis baca Fatihah, dia duduk lagi sampai imam tu rasa-rasa imam tu contohnya baca ayat dah nak ujung, dia dah tahu dah bunyi bacaan ujung nak habis tu, baru dia cepat-cepat dia bangun angkat takbir. Rugi sebenarnya tuan-tuan, rugi. Lebih baik kalau kerana dia penat, lebih baik dia solat tarawih itu dalam keadaan duduk. Yang penting dapat takbir bersama imam tu pahalanya luar biasa. Kita ni solat, kalau dapat solat berjemaah tuan-tuan, sama tak pahala orang yang masa dia duduk dalam saf, masa imam angkat takbir, dia pun angkat takbir selepas imam tu, dengan orang yang datang kemudian
imam dah nak rukuk, Abu angkat takbir. Sama tak? Tak sama, tuan-tuan. Pahalanya jauh beza, tuan-tuan. Sebab tu orang yang dapat angkat takbir bersama dengan imam ni, besok di hari akhirat dia akan tengok perbezaan pahalanya dengan orang yang sama berjemaah dengan dia tapi tak angkat takbir bersama dengan imam. Maknanya orang yang masbuk lah. Jangankan kata solat jemaah ni, tuan-tuan, walaupun dia punya kelebihan lebih baik daripada 27 kali ganda, tapi kalau seorang tu tertinggal solat jemaah. Satu riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia tak sempat, satu hari dia lewat datang ke masjid, orang dah habis solat jemaah. Jadi kerana dia ni nak dapat pahala 27 kali ganda tu, maka dia buat apa, tuan-tuan? Dia ulang solat tu sebanyak 27 kali. Punyalah sahabat ni nak dapat pahala, tak nak miss satu pun rakaat, tak dapat pahala 27. Lepas dia solat 27 kali tu, tuan-tuan, kalau solat asar ke solat isyak, tuan-tuan, dia tertinggal solat isyak jemaah, dia solat 27 kali, tuan-tuan, berapa? 27 kali 4, tuan-tuan, berapa rakaat, tuan-tuan? 100 rakaat lebih, tuan-tuan. Lepas habis solat isyak, kita tak boleh bayang macam mana sempurna solat para sahabat ni. Memang sempurna lah. Lepas solat isyak, dia letih, tertidur. Dalam tertidur tu dia bermimpi. Dia mimpi dia naik satu kuda. Dia lari dengan kencang nak kejar sahabat-sahabat dekat depan. Dia pacu kuda, bukan main laju. Tak boleh kejar kuda sahabat yang dekat depan. Allahu Akbar. Lama-lama sahabat yang kat depan tu akhirnya berhenti dekat satu perhentian. Lama-lama dia pun bawa kuda sampai dekat perhentian tu. Dia pun tanya dengan sahabat. Dia kata, macam mana kamu bawa kuda punya laju? Aku punya kuda ni rasa dah laju dah, tapi tak boleh kejar kuda kamu. Kata sahabat, manakan sama orang yang tertinggal solat jemaah ni dengan mengulang solat yang sama dalam keadaan seorang diri, walaupun dia buat 27 kali, tapi tetap tak akan sama dengan orang yang sekali dapat solat jemaah dengan imam. Allah. Ini, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, jangan tinggal. Yang kedua, tuan-tuan, jangan bila tiba 10 malam terakhir ni, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan tinggal 2 solat fardu berjemaah ni. Sekurang-kurangnya 2 solat. Kalau boleh jangan tinggal 5 solat lah. Tapi kalau boleh 2 ni jangan tinggal, iaitu solat fardu subuh dan waktu solat fardu isyak. Sebab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW, Sayyidina Uthman bin Affan satu hari duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid selepas solat maghrib, dia duduk, datang satu sahabat duduk betul-betul dekat dengan Sayyidina Uthman. Lalu Sayyidina Uthman cerita, "Engkau nak tak aku ceritakan kepada kamu satu hadis Rasulullah SAW?" Lalu kata sahabat, "Nak." Lalu kata Sayyidina Uthman, katanya, "Nak sami'tu." Dia kata, "Ya ibna akhi, wahai sepupu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, bersabda, "Man shallal isya fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail." Siapa yang salat isyak secara berjemaah, maka Allah, seolah-olah Allah akan bagi pahala dia orang yang mengerjakan solat malam separuh malam. Solat isyak berjemaah, tuan-tuan, kalau kita buat, pahala macam kita bangun malam separuh malam, tuan-tuan. Dan Nabi menyebut lagi, "Man sallas subh wa man sallas subha fi jama'ah fa ka'annama sallal laila kullah." Dan sesiapa yang melakukan solat subuh secara berjemaah, seolah-olah dia bangun melakukan solat malam sepanjang malam. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sebab tu, tuan-tuan, di bulan Ramadan yang terakhir ni, yang 10 ni, jangan tinggal solat malam. Jangan tinggal solat fardu subuh dan isyak. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila kita bangkit, kita kuncilah jam awal sikit. Kalau ibu nak menyediakan sahur pukul 5 pagi, bangkitlah 4.30 pagi pada 10 malam terakhir. Jangan kita bangun ibu-ibu terus pergi dapur. Bolehlah nak masak nasi kan, takut nasi tak masak, bolehlah masak nasi sekejap. Tapi seelok-eloknya kita fokuskan, bangun pagi tu, niat sebelum tidur tu kita dah azam, ya Allah, aku nak bangkit awal ni, nak bangun untuk nak bertemu-Mu ya Allah, supaya aku dapat bertemu dengan anugerah-Mu ya Allah, Lailatul Qadar.
Kena sebut macam tu, kena sebut dalam hati macam tu. Kena ada azam macam tu, sebut dengan Allah. Macam kita nak sebut dengan suami kita, besok kalau boleh saya nak bangun awal ni, saya nak cuba ibadah sekejap. Sama juga kita sebut dengan Allah. Tak payahlah kuat-kuat sangat, tak payah pakai mikrofon, sebut je, ya Allah aku nak bangun, ya Allah kau kejutkan aku pukul 4:30 pagi, ya Allah. Kuncilah jam sikit. Dan kalau boleh tidur awal. Dan bila kita bangun tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan fikir langsung nak ambil handset. Kerana Allah ni sifatnya cemburu. Allah tak suka hamba ni bila dia nak menghadap Allah tiba-tiba ada benda lain. Buka Facebook dulu tengok, oh Siti Nurhaliza dah dapat anak yang baru ni, apa namanya ni, Jangan tuan-tuan, bangun kalau nak niat nak bangun malam, jangan fikir handset tu dulu. Terus ambil wuduk. Kalau boleh mandi, itu paling afdal. Mandi tuan-tuan, mandi malam tu, mandi sabun, mandi betul-betul je. Jangan mandi macam mandi ala-ala kadar tu. Mandi sabun, mandi wangikan badan, ambil wuduk. Selepas pakai pakaian yang cantik tuan-tuan, kalau boleh kita pakai pakaian yang kita nak pergi masjid ni. Kalau kita ada jubah, pakai jubah. Orang solat malam ni kalau boleh jangan pakai singlet pagoda tu, jangan. Pakai baju Melayu lengkap. Kalau boleh isteri dia dalam almari 10 malam terakhir dah susun 10 baju. Malam 21 suami saya pakai baju Melayu raya tahun 2020. Malam 22 baju raya 2019. Kalau boleh siap kain samping sekali. Kain sokit samping je. Jadi suami tu dia bangun qiyamul lail tu, wangi, pakai minyak wangi tuan-tuan. Angkat takbir, solat sunat wuduk 2 rakaat. Saja aku solat sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Solat sunat wuduk dulu. Ambil berkat amalan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal solat sunat wuduk. Dia lepas solat, dia lepas ambil wuduk, dia akan solat sunat 2 rakaat. Maka sebab amalan itu, tapak kaki Bilal ada dalam syurga. Nabi Mi'raj nampak tapak kaki Bilal, dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Lepas solat sunat wuduk tuan-tuan nak buat apa? Angkat takbir, solat sunat taubat. Solat sunat taubat ini solat sunat yang paling disukai. Bahkan besok di hari akhirat, antara orang yang bercahaya wajahnya ialah orang yang memperbanyakkan taubat. Orang ini memang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita nak buat? Kita bacalah masa sujud terakhir tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doa Nabi Yunus alaihissalam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada beberapa orang sahabat masa zaman Nabi ni, Nabi cerita. Hadis ni panjang tuan-tuan. Nabi cerita. Nabi kata, wahai sahabat-sahabat, masa tu kalau saya usah ada Sayyidina Osman, ada Sayyidina Ali. Jadi Nabi masa tengah jumpa sahabat, Nabi kata, aku nak ajarkan kepada kamu satu amalan. Kalau kamu baca doa ini, apa saja yang kamu minta, pasti Allah mustajabkan. Tengah-tengah Nabi nak bagi doa tu, tiba-tiba ada satu sahabat datang panggil, kata ada sahabat lain ada urusan di luar, ada sahabat lain nak jumpa Rasulullah. Maka Nabi tak sempat bagi doa tu sampai Rasulullah wafat. Jadi satu hari sahabat ni, Sayyidina Osman masuk dalam masjid, Sayyidina Osman duduk. Maka Sayyidina Osman tanya dengan sahabat, aku sangat susah hati kerana aku tak dapat satu hadis Nabi nak ajar kepada kita satu doa, kalau kita baca Allah mustajabkan doa. Engkau ingat tak? Dia kata, aku pun tak tahu. Dalam keadaan dia mencari-cari tu, sahabat ni tanya-tanya, tiba-tiba masuk seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi hadis inilah Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW ajar kepada dia, da'watu dhinnuni idh huwa fi batnil hud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin lam yada' biha muslimu rabbahu fi syai'in qad illa istajaba lah. Doa yang pernah diungkapkan oleh Dhunnun. Dhunnun ni maknanya Nabi Yunus ketika duduk di dalam perut ikan nun itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi kata, tidak ada seseorang Muslim akan ditinggalkan oleh Allah permohonannya melainkan apa saja yang diminta Allah akan mustajabkan. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Jadi tuan-tuan, masa sujud terakhir baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin 11 kali. Baca doa Nabi Adam 7 kali boleh, 11 kali boleh. Rabbana zalamna sampai habis.
kemudian baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah sebanyak yang kita boleh baca, 100 kali, 500 kali dalam sujud. Dan bila kita baca ni, ibu-ibu ayah-ayah kalau boleh ibu-ibu ayah-ayah ni, kita baca ni di satu saat kita baca ikut mulut kita, di satu saat kita baca ikut dada kita. Kita baca Allahumma innaka afuwun karim tu di saat nafas kita menghela. Masa kita tarik nafas, tengah tarik nafas tu, masa tu kita baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, tu dalam hati. Ataupun kita baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu dalam hati. Dan kita dah baca kat luar, lepas tu kita sambung dalam hati tuan-tuan. Bila bacaan yang dalam hati ni tuan-tuan, ibu-ibu ayah-ayah, dia punya kesannya lain, luar biasa. Bila kita baca dalam hati ni, dia macam ketuk kita punya hati ni. Kita rasa macam kena ketuk ni. Rasa macam ada satu pukulan ketuk. Disampai satu saat ibu-ibu ayah, ibu-ibu akayah rasa dada ni sangat berat. Bila orang ketuk dada kita, ketuk, kita rasa dada kita sangat berat. Bila sangat berat, maka cara nak meriliskan berat dalam dada ni dengan kita mengeluarkan air mata. Waktu bila kita sebut Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, kita kasatkan dalam hati kita, ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Aku ni banyak salah aku, ya Allah. Kelalaian aku ni banyak, kealpaan aku ni banyak, ya Allah. Kalau Engkau tak ampunkan aku, ya Allah, siapa yang akan ampunkan aku, ya Allah? Kalau besok aku mati, ya Allah, dalam keadaan aku ni ada dosa, ya Allah, macam mana aku, ya Allah? Tuan-tuan, inilah dia. Nanti kita akan keluarkan air mata, kita akan nangis. Tuan-tuan, nangislah dan nangislah. Keluarkan air mata tu, tuan-tuan. Sampai hati tuan-tuan, sampai dada yang tadi begitu berat tu tadi, kita akan rasa sangat lapar. Percayalah cakap saya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, betapa mahal pun baju raya yang kita beli, yang kita pakai pada hari raya, kalau kita ibadah di bulan Ramadan, kita tak dapat nilai malam Lailatul Qadar, kita punya raya rasa bagaikan hambar. Raya ni tuan-tuan, kita rasa seronok ni masa bila tuan-tuan? Kanak-kanak. Sebab apa? Kanak-kanak ni dia memang tak ada apa, dia fikir raya tuan-tuan. Tapi untuk kita yang dah usia ni tuan-tuan, raya ni begitu bahagia bagi kita bila kita dapat bertemu Allah pada malam-malam 10 yang terakhir, kita dapat mengadu pada Allah. Itu sangat bahagia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kemudian tuan-tuan, kalau ada tasbih lepas solat, ada tasbih, zikirlah. Dah habis zikir la ilaha illa anta, baca, boleh baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, baca 100 kali, 200 kali, 300 kali. Allahumma innaka afuwun karim, baca 100 kali, 200. Bacalah. Kalau kita rasa kita ni tak ada guna tangan, rasa tak puas, kita kena ada benda ni tuan-tuan. Petang ni pergi cari kat kedai dekat rumah, atau apa nama kedai tu, Husain, Pustaka Husain ke apa nama, Little Jeddah. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, Al-Syahid Ramadan Al-Buti, dia kata, ma la yatimul mandub illa bihi fahuwa mandub. Kalau kita nak buat satu amal sunat yang tak ada benda tu jadi susah nak buat, maka sunat kita kena beli benda tu. Antaranya tasbih ni. Bila kita ada tasbih ni tuan-tuan, rasa lain tuan-tuan. Kita rasa nak tarik lagi, nak tarik. Tapi kalau pakai jari ni, mudah terlelap tuan-tuan. Dan bila bangun malam ni, satu pesanan tuan-tuan, ibu-ibu ayah, kalau boleh janganlah solat tu sebelah-sebelah dengan suami isteri ni. Kadang-kadang suami ni dia tak boleh, dia tak pernah nangis depan isteri. Jadi bila dia nak nangis, tengok dengan suara isteri sebelah, dia tak jadi nangis. Carilah bilik lain. Isteri bilik lain, suami bilik lain. Kadang-kadang orang ni bila ego dia tu dalam solat, dia tak boleh, dia macam tak boleh nak nangis depan isteri. Dan satu saya nak sampaikan tuan-tuan, satu kisah tuan-tuan. Ada satu tabi'in, nama dia Thabit Al-Bunani, ataupun disebut Thabit Al-Banani, seorang tabi'in Al-Jalil, terkenal sebagai seorang ahli ibadah yang kuat bangun malam dan sangat kuat berpuasa. Thabit Al-Bunani tuan-tuan, dia ni berguru dengan khadam Nabi SAW, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dulu pernah menjadi khadam Rasulullah SAW. Nabi, air tu, air yang Nabi nak guna untuk wudu, Nabi nak buat mandi, Anas bin Malik ambil air, letak kat rumah Nabi. Nabi nak guna air tu. Banyak keperluan Nabi, Anas bin Malik yang uruskan.
Jadi Thabit Al-Bunani ni Allah bagi dia kemuliaan, dia dapat bersahabat dan berguru dengan sahabat Nabi Anas bin Malik ini selama 40 tahun lebih. Lama. Dia meninggal umur 80 tahun. Thabit Al-Bunani ni disebut tentang kelebihan Thabit Al-Bunani, bahkan dia ni seorang perawi yang thiqah. Imam Muslim ambil hadis daripada Thabit Al-Bunani masuk dalam kitab dia Sahih Muslim. Jadi Thabit Al-Bunani ni, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia mati, orang kebumikan mayat dia, maka sahabat yang mengebumikan mayat ini bermimpi ataupun diperlihatkan oleh Allah, kita pun tak tahu, mungkin orang ni ada karamah. Dia melihat dalam kubur itu ketika ditanam Thabit Al-Bunani ini, maka dinampak Thabit Al-Bunani ini solat dalam kubur. Lalu ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab ni Sya'bul Iman. Imam Baihaqi ni ulama hadis, dan kebanyakan ulama hadis mengiktiraf cerita ni benar. Apa yang berlaku pada Thabit Al-Bunani satu karamah yang Allah boleh bagi pada mana-mana hamba, tetapi Allah bagi pada Thabit Al-Bunani kerana mungkin dia ni khidmat dengan Anas bin Malik. Jadi orang ni balik bertemu dengan keluarga, tanya dengan keluarga dia, apakah amalan Thabit Al-Bunani? Lalu kata keluarga dia dulu, dia kata Thabit Al-Bunani ni dulu dia ni rajin ibadah malam. Dalam dia doa-doa pada Allah, satu doa yang selalu dia doa. Apa doa dia? Dia kata, Allahumma in kunta a'taita ahadan min khalqika yusalli laka fi qabrihi fa'atini. Ya Allah, jikalaulah engkau pernah berikan satu, kalau kau nak bagi satu anugerah kepada seorang manusia daripada hamba-hambamu yang mana dia mati besok dia boleh solat di dalam kubur, kalau boleh ya Allah kau bagilah dekat aku ya Allah satu anugerah. Doa dia tu. Dia bukan minta Allah luahkan kubur, dia bukan minta Allah bagi bidadari dalam kubur, kan? Dia minta kalau boleh dia ni nak solat lagi dalam kubur. Masya-Allah, punya rajinnya dia solat, tuan-tuan. Kita tuan-tuan lain. Atuk tak solat, atuk dah nak masuk kubur tak payah solat. Atuk dah banyak solat yang muda-muda, dah nak masuk kubur tak payah solat. Itu kita lah. Tapi Thabit Al-Bunani ni diminta supaya dia dapat solat dalam kubur, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia. Dia masa duduk bersama dengan guru dia Anas bin Malik, satu hari diketuk pintu. Guru dia Anas bin Malik diketuk rumah. Anas bin Malik kata pada dia punya pembantu, dia kata jangan buka pintu, kerana kalau kamu buka, aku tahu dekat luar tu anak murid aku Thabit Al-Bunani. Jadi yang tu pun heran, kenapa saya tak boleh buka, ini kan anak murid tuan guru. Dia kata sebelum kamu nak buka pintu kepada Thabit Al-Bunani, kamu cari dulu minyak wangi, aku nak pakai minyak wangi dulu. Guru memuliakan anak murid. Tengok tu tuan-tuan, guru dia tengok anak murid ni hebat, ibadah dia luar biasa, walaupun tak pernah jumpa Nabi. Sampaikan Anas bin Malik kata, kalaulah Nabi jumpa kamu, kalau Nabi pernah bertemu dengan kamu ataupun sempat kamu bertemu dengan Nabi, nescaya Nabi pun akan suka pada kamu, wahai Thabit Al-Bunani. Tengok. Lepas tu dah dia pun izinkan Thabit Al-Bunani masuk. Thabit Al-Bunani dia masuk. Anas bin Malik tanya, wahai Thabit, apa yang menyebabkan kamu datang ke rumah aku? Kata Thabit Al-Bunani, tidak lain tidak bukan kerana rindu yang teramat sangat aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni, Thabit Al-Bunani ni, kalau rindu dengan Rasulullah, tuan-tuan, dia akan jumpa dengan pembantu Rasulullah, orang yang pernah hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk di depan Anas bin Malik. Dia kata, wahai Anas, wahai guruku, benarkah ini mata yang pernah memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ditanya dengan Anas bin Malik, tuan guru, benarkah mata tuan guru inilah yang pernah memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas bin Malik, "Na'am. Betul, inilah mata yang pernah memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia datang dekat Sabit bangun, pergi dekat guru dia, dicium mata Anas bin Malik, cium mata Anas bin Malik ni, tuan-tuan. Kucuk mata Anas bin Malik. Kemudian diduduk
Dia kata, wahai tuan guruku, benarkah telinga ini yang pernah mendengar bicara-bicara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas bin Malik, betul, inilah telinga yang pernah mendengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibangun lalu dicium telinga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Kemudian diduduk, dia kata, wahai tuan guru, benarkah tangan ini yang pernah mengangkatkan air untuk keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kata Anas, benar, inilah tangan yang pernah mengangkatkan air. Lalu Anas Al-Bunani, sahabat Al-Bunani ini bangun, dicium tangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu akhir sekali kata, benarkah kaki ini pernah bersama-sama melakukan dakwah, hidup bersama Rasulullah, berjuang fi sabilillah dengan Rasulullah? Maka kata Anas bin Malik, benar, inilah kaki yang pernah bersama-sama Rasulullah khidmat untuk jalan Allah. Maka Thabit Al-Bunani bangun, dicium kaki Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Tuan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah bagi kita anugerah malam Lailatul Qadar. Jangan lupa tuan-tuan, 10 yang terakhir Nabi SAW menganjurkan kita iktikaf. Iktikaf ni tuan-tuan, kita niat, ambil wudu, niat masuk masjid, saya nak iktikaf kerana Allah. Dan kalau boleh masa iktikaf ini, Quran, zikir, paling-paling letih pun tidur. Jangan buka handset dalam masa iktikaf. Kerana perkara dunia yang berlaku semasa iktikaf akan terbatal. Kalau kita iktikaf, kita buat perkara dunia, terbatal. Bahkan kata setengah-setengah ulama, kita ni kadang-kadang tengah duduk iktikaf ni, ada orang panggil sekejap kat luar ni, kita keluar sekejap, boleh batal. Kita kena niat balik masuk masjid, niat iktikaf, kena solat sunat tahiyatul masjid balik semula. Kalau kita kadang-kadang tengah iktikaf ni, kadang-kadang kita ni keluar sekejap, masuk kena tahiyatul masjid lagi, niat balik, pasang niat baru. Dan masa iktikaf ni tuan-tuan, Nabi SAW, kalau kita tengok dari riwayat hadis, Nabi SAW iktikaf ni tuan-tuan, sehingga kan Nabi bila saat-saat Nabi letih, Nabi baring di dalam masjid Nabi. Di saat Nabi SAW ada keperluan nak bertemu dengan isteri Sayyidatina Aisyah, tapi tak nak batalkan iktikaf, kepala Nabi masuk dalam rumah Nabi. Rumah Nabi kan sebelah masjid Nabi je, kepala masuk dalam masjid, badan di dalam masjid. Bila Nabi mengulurkan kepala, Sayyidatina Aisyah dia ambil sikat, disikat Rasulullah SAW, sikat rambut Nabi SAW. Tapi tuan-tuan janganlah buat kat masjid ni separuh badan kat dalam, separuh badan kat luar. Nanti kawan tutup itu hilang leher satu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, doakanlah saya tuan-tuan, doakanlah keluarga saya, mudah-mudahan kita sama-sama dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Anugerah Allah Subhanahu wa taala, itulah ijazah, itulah sijil. Sepanjang mana kita ibadah di bulan Ramadan, itulah anugerah Allah, iaitu keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mana-mana hamba yang diampunkan oleh Allah nescaya di syurga tu nanti, itulah balasan. Sebagai penutup tuan-tuan, 1 minit, seorang guru kami pernah bercerita, ada seorang hamba Allah di hari akhirat, kerana dia ni orang fasik, banyak buat dosa pada Allah, tak ada ibadah, maka diri dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ada satu amalan di dunia ni, dia selalu sebut ya Hannan ya Mannan, ya Hannan ya Mannan, ya Hannan ya Mannan. Hanan dalam bahasa Arab maknanya yang maha lemah lembut, Mannan yang maha pemberi, memberi anugerah dan sebagainya. Itulah amalan dia di dunia itu. Sampaikan bila dihumbankan hamba Allah ni kerana dosa dia dalam neraka, dia tetap sebut ya Hannan ya Mannan, ya Hannan ya Mannan. Sampai malaikat kata, apa lagi nak sebut ya Hannan ya Mannan, dah masuk dalam neraka dah pun, tak payah disebut lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengar suara hamba Allah. Allah perintahkan, kata Allah, wahai Jibril, suara ni hamba ni sangat familiar, sangat biasa aku dengar. Dulu di dunia ni suara ni lah dulu selalu sebut ya Hannan ya Mannan, ya Hannan ya Mannan. Sekarang dah duduk dalam neraka, aku masih dengar lagi suara dia. Lalu Allah perintahkan lagi Jibril, cari orang ni dalam neraka. Kata Jibril, ya Allah, hamba Allah ni duduk dalam neraka yang paling bawah ya Allah. Bukan duduk neraka tahap 1, tahap 2 ni yang paling hardcore ni. Tak ada benda baik dia buat ni, semua yang tak baik semua. Tapi
kata Allah keluarkan dia daripada dia mengungkapkan kalimah Ya Hannan Ya Mannan di dalam neraka aku, lebih baik dia ungkapkan kalimah Ya Hannan Ya Mannan di dalam syurga aku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apa sahaja tuan-tuan yang ada amalan tuan-tuan, buatlah baik. Buat baik. Hasan Al-Basri, datang satu orang kata Ya Hasan Al-Basri, diriwayatkan oleh Imam Qurtubi. Hasan Al-Basri datang satu orang kata ya wahai imam, aku ni tak ada anak. Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Datang satu orang lelaki kata ya wahai Hasan Al-Basri, aku ni faqir wa faqir. Kata Hasan Al-Basri, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Kata seorang lagi, dia kata ajdabal ard, kebun aku ni kering kontang, tak ada air. Kata Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Lalu anak murid dia Ibnu Subah, dia ada seorang anak murid namanya Ibnu Subah. Bila balik semua orang, dia pun tanya, wahai guru, kenapa berbeza-beza manusia datang mengadu masalah, kamu jawab satu jawapan? Lalu jawab Hasan Al-Basri, dia kata, bukan aku yang kata macam tu, tetapi Allah yang kata. Di dalam surah Nuh Allah sebut, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah kata beristighfarlah. Nabi sebut pada kaumnya, dan katakanlah, Nabi sebut pada istaghfiru rabbakum, kamu semua wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah, kerana innallaha kana ghaffara, Allah itulah yang Maha Pengampun. Bila kamu istighfar, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan untuk kamu hujan-hujan yang membasahi daripada langit. Wa yumdidkum bi amwal, Allah yang akan berikan kamu anak kalau kamu tak ada anak. Wa banin, Allah akan bagi kamu harta kalau kamu tak ada harta. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan bagi kamu anak kalau kamu tak ada anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah yang akan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir deras, dan menjadikan kebun-kebun kamu subur. Allahu akbar. Istighfar, istighfar dan istighfar. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin liwajhika ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi hadha asy-syahr al-mubarak. Barik Allahumma lana fi hadha asy-syahr al-mubarak. Allahumma la taj'alna minal khasirin. Allahumma la taj'alna minal khasirin fi hadha asy-syahr al-mubarak. Allahumma arzuqna lailatul qadri ya rabbal alamin, waj'alna fiha minal qa'imin wal qanitin was sha'imin, minal qa'imin wal dhakirin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.